Perdana 1993 tak salah saya lah mungkin informasi ni kurang tepat, tetapi apa yang saya boleh ingat sebagai anak kecil, pada tahun itu saya masih berumur 10 tahun kot. 85, 95, 93, 8 tahun lah. 8 tahun, sekitar 8 tahun. Saya tahu pakcik saya, Imran Ahmad, pada waktu itu dia pengasas atau ketua kumpulan Fikir Barat Seri Andalas. Apa saya buat, saya tak boleh ingat. Saya sudah tentu saya tak boleh ingat. Tetapi selalunya saya bersama abang-abang yang lain cuba masuk campur, cuba ikut-ikut abang-abang tu lah. Dan tak salah saya juga, saya tak tahu sama ada saya berjinak-jinak di Fikir Barat pada waktu tu dengan secara paksaan ke atau secara saya suka. Pasal anak saudara lah, pakcik bawa, pasal tak ada orang nak jaga rumah apa. Tapi daripada proses tu, dia membawa saya macam kenal, suka, macam terpikat dengan duduk bertepuk tangan sambil menyanyikan, sambil bermain gendang. Konsep tu telah hadir sangat-sangat siang dalam kehidupan saya. Jadi apa yang saya boleh ingat terang-terang, mungkin juga bukan Perdana 93, mungkin sebelum tu. Apa yang saya ingat, saya jatuh cinta dengan rebana, jatuh cinta dengan alat-alat perkusi. Saya curi kompang bawa balik rumah, senyap-senyap tak ada orang nampak, saya main sendiri. Sampailah tiba waktunya satu hari, tak ada orang yang hadir pada sesi latihan tu untuk main, dan saya angkat main, dan diorang macam, ini boleh main? Siapa ajar? So macam gitulah. Apa yang saya ingat tentang perjalanan saya daripada umur saya 7 sampai sekitar tahun 2000, agak kurang. Saya tak ingat banyak sebenarnya. Cuba saya ingat, saya budak kecil lari-lari, di situlah saya jumpa Abang Yazis. Situ juga saya jumpa banyak abang-abang. Saya ingat dulu saya pernah jadi juara gelanggang Seri Andalas Nafiri Utara. Saya jadi juara. Saya nyanyi lagu Anak Haram. Itu yang saya ingat. Benda-benda macam gini yang lain semua tak ingat. Mungkin Singapore Arts Festival kat Dhoby Ghaut, saya ingat saya main canang. Tapi exactly what happened, saya tak ingat. Tapi inilah benda-benda yang kecil-kecil yang kadang-kadang saya ingat balik macam cute lah. Macam gitu aku dulu Saya ingat bila main dulu pun adik saya ikut juga. That means ni mungkin atas tak ada orang nak jaga kat rumah. Pakcik saya cakap, okey lah, saya bawa lah. Bawa, diorang dah sangkut. At last, tak payah suruh pergi pun dah datang. Tu pasal daripada dulu sampai sekarang, saya dah biasa tiap-tiap malam ada rehearsal. Betul, dah diterapkan. Tak payah paksa. Saya tak boleh nafikan. Sebenarnya, permulaan satu persaudaraan dengan kesenian tu hadir apabila saya umur 7 tahun. Dan apabila tahun 90-an tu memang abang-abang, kakak-kakak yang saya pernah nampak banyak mencorak kefahaman saya tentang keindahan kesenian. Dia memberi satu landasan, peluang untuk kita berjumpa kawan-kawan yang kita sayang, dan kita melantunkan puisi-puisi yang ada dengan cara lagu, dentak, nada, irama tersendiri. Dan daripada situ saya nampak benda tu satu keperpaduan yang natural. Maksudnya tak ada orang paksa duduk pun actually. Tapi memang nak berdikir, nak kena duduk. Jadi dia secara tak sengaja dia ajar kita adab. Kita disuruh berpakaian baik, disuruh nyanyi dengan lantang. So benda-benda, aspek-aspek kesenian yang hadir dalam Fikir Barat tu, saya rasa telah memupuk satu kefahaman untuk saya yang dia kaya kerana dia ada sastra, dia ada nyanyian, dia memerlukan muzik, kefahaman muzik, dia memerlukan pergerakan, dan yang akhir sekali ada penjiwaan lah, kefahaman tentang kesenian yang dibawa. Tu saya rasa pada waktu tu Fikir Barat banyak mencorak tentang, kalau saya tengok art form yang lain, macam mana saya cross reference, macam mana saya tengok daripada lensa
pemain dikir barat. Mungkin. Lepas tu dan saya fokus. Saya realise that tak semua orang boleh nyanyi. Tak semua orang boleh buat ni, tak semua orang boleh ada penghafalan yang baik untuk buat pergerakan. Mungkin posture pun tak boleh pasal mungkin pendek sangat ke apa. Tapi gendang tu adalah pendorong, pembakar semangat aktivis lah. Jadi yalah, dengan adanya peluang dan pengalaman pada era tu, ia dapat memupuk banyak perasaan yang dulu orang buat kesenian tu hanya kerana mereka suka benda tu dan mereka ingin benda tu bergerak ke landasan yang positif, dan lama kelamaan lebih banyak peluang diberikan. Jadi dikir barat disuruh buat lebih. Dulu ada World Trade Center kan, World Trade Center nak kena ada malam kebudayaan. Tapi yang teraju selalunya kumpulan teater atau kumpulan penari. Tapi bila yang teraju kumpulan dikir barat, jadi benda tu berasaskan dikir barat, tetapi ada cabang-cabang yang dapat membantu dikir barat tu. Jadi mungkin saya didedahkan dengan benda tu awal lah. Lagi satu, saya faham, saya memang benda ni saya tak dapat lupa lah. Tahun 90-an saya nampak abang-abang angkat benda dibalut dengan kain batik tu cool gila lah. And I wanted to be one of them lah. And I still do it. In my own fashion, in my own way, I still do it. Because I feel that it is a statement. That seorang anak muda nak pegang budaya kita. Dan dia orang tak boleh menghukum dia atau nak menghakimi dia lah. Pasal dia nak pegang lah. Sedangkan kita hidup di dunia Singapura ni yang serba-serbi moden, serba-serbi mengarah kepada kebaratan. Sedangkan falsafah, pemikiran anak muda kita pun telah banyak, tak nak cakap diperkosa, tapi dihantui atau sentiasa didedahkan dengan benda-benda macam gini. Jadi jika ada seseorang yang ingin pegang dan ke depan, biar dia melalui proses tu. Pasal ini adalah perjalanan kehidupan dia. Dan insyaAllah kalau macam dia rasa ada benda yang lebih baik untuk dia terapkan, dia akan lakukan benda tu lah. Kita nak kena terima kenyataan. Suasana di Kelantan, di KL mungkin lain. Kan? Diorang tak ada kemudahan seperti ini. Atau mereka hidup dalam kampung. Kita hidup di kota. Dengan pendedahan, dengan suasana kehidupan yang macam gitu, terlahirlah visual-visual yang macam gitu. So benda tu sikit banyak pun saya masih mengharapkan anak muda sekarang, yalah sekarang dah ada bag kan, dah dipermudahkan lagi. Tapi harap-harap bila buka bag tu masih ada kain tu. Dia bukan satu sebenarnya. Saya tak dapat nafikan Abang Kamal Barber adalah one of the prime. Mail, Sudin, ni semua, Bayu, yes, ni semua dia macam gangster kot diorang. Pasal yalah kita melalui satu zaman di mana kita muda remaja kan, dan saya lagi muda. Jadi tengok abang-abang gini macam dan kalau kita nak zoom kepada Abang Kamal Barber tu, dia telah memberi satu inspirasi yang lebih sebenarnya. Pasal dia adalah seorang percussionist yang go beyond dikir barat. Jadi saya pula di akhir, pasal Sri Trunajaya dengan Sri Andalas tu tak jauh. Maksudnya kita, saya tak nak cakap adik-beradik, tapi macam nak cakap ada juga masa-masa di mana Sri Trunajaya tu dapat dengan anggota-anggota Sri Andalas lah. Dan bila kita mungkin ada persembahan, Abang Kamal hadir di situ. Dan saya budak tengok dia main conga, tengok dia main gendang. I want to be like him, more than him insyaAllah kan. And of course bukan dia seorang. Kalau dekat Malaysia, Kamarul lah. Abang Kamarul memang saya punya tugu-tugu dalam kehidupan lah. Pasal zaman tu kita tengok TV Suria, TV12, ada orkestra RTM main lah. Sekali ada percussionist, dia dah main gendang, lepas tu dia main djembe kat depan. Saya cakap. So
bukan saja abang-abang di Singapura, tapi abang-abang di wilayah Nusantara kita, di pelosok ni, banyak telah membuatkan saya rasa terpanggil untuk turut serta dalam diorang punya penggembaraan lah. Pasal ialah ini penerokaan apa, how you extend yourself to make sure the relevance and that particular style coming from Southeast Asia. And at the larger bird eye view, dia bukan kita sebenarnya, dia masyarakat kita, dan dia bukan saja negara kita, dia wilayah kita. So benda tu for me dia macam important lah. Siapa lagi pemain mana? Banyak Bani Bani you expect 10 year old. Oh, apa ni? Macam gini pun boleh macam wah best But of course Abang Rudi Salim sebagai pemain rebana Seri Andalas, dia punya style fashion tak ada orang boleh nak nafikan. Tu pasal ada sebab juga dia cetak dia macam gini cenderung kepada sound yang macam gini. Pasal kita nak kena ingat apabila kita menatap kesenian dan kebudayaan dunia di Singapura ni, kita tidak ada satu institusi, tidak ada satu lembaga yang memberikan pengajaran formal di mana kita memahamkan aspek-aspek kesenian yang hadir pada kesenian tersebut. Jadi kefahaman kita very kocak-kacir dan very tangkap muat. Apa yang kita sempat kita buat, apa yang tak sempat dalam perjalanan kita belajar. Dan saya terima hakikatnya benda tu macam gitu. Kat Singapura tu macam gitu. Kita ada pelbagai balai rakyat. Sebelum balai rakyat, kita tidak ada balai rakyat. Konsep balai rakyat tu muda. Sebelum tu kan sekolah-sekolah Melayu. Setelah dibubarkan, macam mana orang nak bergiat, terlahirlah benda-benda tu. Jadi bila kita ada 30 balai rakyat, 30 orang pun nak buat benda, tapi tak ada satu sistem yang orang ikut. Jadi kerana juga Singapura ni muda, 60 tahun selepas dijajah dan selepas merdeka. Jadi kita sebagai satu negara pun melalui satu proses. Jadi itu antara sebabnya pun beza dia 93 dengan sekarang Saya tak dapat bertutur seperti ini sebenarnya dengan kefahaman saya yang kurang faham tentang kehidupan yang lebih besar, yang lebih luas. Benda tu lepas kita faham dan kita rela dan redha, benda tu macam itu memang proses dia. Sekarang dah kenal, dah tahu, kita nak kena hadirkan benda tu. Apa yang dah biasa kita betulkan, mana yang lebih baik kita terapkan. Alhamdulillah setiap apa kita nak cakap persatuan membawa keberkatan sebenarnya. Benda tu memang membawakan kebaikan pada era dan zaman mereka. Tetapi apabila sama seperti Nokia dengan iPhone they did nothing wrong, but they didn't move as fast as they should. That's why iPhone came. So pada saya apa yang orang buat mungkin mencukupi dengan era mereka, tetapi apabila kita letak milenium dan selepas milenium, mungkin kita tak cepat untuk sebenarnya kesenian ni ada aspek pembelajaran dia, di mana kita boleh memberikan saluran dan peluang untuk penggiat-penggiat yang betul-betul aktif, betul-betul rasa cinta, kasih dan sayang dengan kesenian tu, untuk berikan dorang laluan untuk dorang memupuk lagi satu generasi di sekolah-sekolah. Mungkin benda-benda tu gabungan kurang dalam menyediakan benda ni lah. Bukan pasal apa-apa pun kita perlukan aspek kewangan, aspek tempat latihan. Kita pun nak buat nak bina prestige dengan kesenian kita di Singapura. Tahun tak menjadi satu titik kejayaan. Ia adalah apa yang kita buat, yang kita dapat lakukan dalam masa yang diberikan untuk mencapai sesuatu tempat yang dapat membantu orang. At the end of the day, satu persatuan tu, hadirnya benda tu adalah untuk menolong semua penggiat. I'm not in a position, saya tidak boleh berkata lebih daripada itu pasal saya tak pernah bergiat dalam gabungan. Saya tidak tahu sebenarnya cara
gabungan membuat kegiatan-kegiatan mereka. Tetapi saya tak anti. Kan, saya mungkin tak agree tapi saya tak anti. Adanya mereka bagus, best lah. Sama juga dengan persatuan-persatuan yang lain. Adanya gerakan tu bagus. Tetapi bagaimana kita nak, saya banyak didedahkan dengan benda-benda kebudayaan orang-orang daerah. Maksudnya Tionghoa ke, Cantonese ke, Hokkien ke. Bila kita tengok rumah dorang, rumah kebudayaan dorang, rasa kagum lah. Rasa kagum dengan macam mana dorang menitik beratkan tentang jalur-jalur aktivis atau penggiat-penggiat yang telah berpulang atau yang masih tetap bergiat. Dan daripada situ saya belajar sebenarnya benda ni dia adalah satu ekosistem di mana rakyat memainkan peranan juga dalam benda ni. Seni memainkan peranan, rakyat juga memainkan peranan. Bila kita buat kesenian tu bukan untuk kita. Kita buat untuk anak kita, cucu kita, dan kita akan sedar benda ni sebenarnya apa? Kita nak siapkan apa? Kita nak siapkan jalan yang mudah untuk diorang supaya mereka sedar dan mereka dapat buat lebih daripada kita. Itu je. Itu je. Hadirnya satu tempat yang kita boleh panggil Rumah Anak Melayu Singapura. Itulah inspirasi, itulah denyutan yang saya rasakan. Perlunya hadir benda ni. Manusia tak tahu apa yang mereka tak tahu. We don't know what we don't know. But when we know, we going to ask. Kita akan tanya dan kita akan kejar benda tu. Itu yang jadi dengan saya. Pengalaman saya di Singapura dan di luar, di satu dunia ni, saya telah dapat, alhamdulillah, diberikan pelbagai peluang untuk bersinggah atau melihat rumah-rumah sub-ethnic community atau rumah-rumah kesenian, kebudayaan di mana-mana. Dan saya tertanya, kenapa di Singapura tidak ada walaupun masyarakat, kalau kita tengok Bawean ke, Banjar ke, mungkin ada tapi tidak diketahui rakyat. Dan saya rasa benda ni penting kerana ia memberi kita satu peluang untuk mengenal dan membawa diri kita lebih dekat kepada benda tu. Pada tahun 90-an dan 2000-an, kita nampak lebih ramai anak muda yang secara mulanya bermula bermain di Kiri Barat, lepas tu telah menyebar sayap mereka ke dunia pop, dunia pop music. Dan saya rasa satu peningkatan dari segi aspek kesedaran tentang kepelbagaian yang dapat diraihkan daripada kesenian di Kiri Barat tu. Seperti ramai yang tahu, dalam satu persembahan di Kiri Barat tu memerlukan satu naskah. Dan seperti penulis, penggiat-penggiat yang lain juga ingin melakukan benda luar daripada kepompong di Kiri Barat tu. Dan saya rasa gerakan yang dibuat sewajar dengan zaman yang mereka lalui. Backstreet Boys dan sebagainya kan, NSYNC kan. So kan, as I said, the artist is a product of the era dan benda tu saya rasa jika kita pelihara, kita jaga benda tu, dia akan jadi satu benda yang manis yang kita dapat berkongsi, di mana pernah seketika dulu irama melodi yang diilhamkan oleh Dikir Barat telah dapat ke mainstream media. Itulah satu kebanggaan sebenarnya. Logik yang simple sebenarnya, di Taiwan mereka dengar lagu-lagu Taiwanese, di Spain mereka dengar lagu Spain, dan mereka mengangkat artis mereka ke darjat yang tinggi. Tetapi di Singapura, kalaulah terlahirnya satu zaman di mana kita dapat membuat betul, benda tu yang bagus lah. Pasal benda tu susah. Nak kena tunggu satu Taufik Batisah, satu Adi Mirza, Sezairi. Dan selepas tu, semua hanya mungkin musician ataupun muzik sampingan. Sayang. Kerana kalau tahun 90-an, 2000-an tu, kalau mereka teruskan, mereka dapat membuat ini sebagai satu kerjaya. Dan sebenarnya kerjaya itu datang daripada membuat Dikir Barat sebagai cara kehidupan. Sebenarnya dia datang dari benda tu.
Kan? Dia bergerak sampai dia jadi, oh, there is business in this. Yes, there is. But you have to protect your business. You have to come up with a strategy, a plan. You need to be mindful about others, about what they think about. But the most important thing is your honesty and integrity of the kind of sound. Because bila kita dah main dalam dunia pop, amanah kita, tanggungjawab kita berbeza. Kerana dia lebih besar. Dan setiap benda yang dilakukan pasti ditonton orang. Jadi kalau nak tanya apakah kesan terhadap era ni terhadap saya rasa benda ni adalah satu benda yang memberi kita peluang untuk bekerja. Pencarian rezeki yang halal, maksudnya kita tidak menyusahkan orang. Kita melahirkan satu karya dan kita memperagakan karya kita di halayak ramai dengan harapan kita supaya ia diterima masyarakat dan ia memberikan kita lebih rezeki supaya kita dapat teruskan perjalanan ni. Jadi apa yang telah terjadi telah memberikan setiap individu yang dikatakan tadi satu kenangan manis lah. Tapi sayang dia kenangan lah. Jadi itulah, saya pun bersyukur saya dapat main dengan dorang semua. Alhamdulillah. So sedikit sebanyak pun ada kesan. Pasal kalau awak nyanyikan satu line, insya-Allah saya boleh habiskan lah. Pasal sebagai seorang pemuzik kita nak kena belajar lagu dia. Jadi sikit sebanyak pun dia dah dalam sini lah. So apakah kesan? It's in me lah. Saya tak boleh keluarkan benda tu. Cendrawasih kat sini kan. Semua everything is, saya rasa benda tu best lah. Saya rasa saya pun tak tahu. Sejujurnya saya pun tak tahu. Tetapi yang membuatkan saya nak ambil tahu, apabila orang memberikan kita peluang. Peluang tu tak selalu datang. Dan kita percaya yang peluang tu adalah gerakan dia. Apabila benda tu di hadapan kita, kita boleh memilih sama ada kita nak ambil atau tidak. Dan setiap peluang yang diberikan, sebenarnya orang yang berikan peluang tu yang nampak benda tu. Mereka percaya yang awak ada. Dan apa yang awak nak sampaikan, inilah landasan dia. Mungkin saya bukan mungkin, saya amat bersyukur sebenarnya. Allahyarham Iskandar Ismail. Dia memberi saya peluang yang ramai tak dapat berikan sebenarnya. Dia percaya saya sebagai pemain gendang dia atau perkusi dia dalam semua gubahan lagu dia dan sebagainya. Dan dengan itu saya sebagai penggiat, apa aku nak tunjuk yang aku ada sebenarnya rebahan kibat aku je. Betul. Dan daripada situ dia yang memberikan peluang untuk saya cuba. Dan dalam percubaan tu ada yang suka, ada yang tidak. Tapi yang suka tu terus memberikan lebih peluang. Membuatkan saya rasa macam, okey, saya ada peranan lah nak kena main. Saya nak kena siapkan diri. Peluang tu datang. Tapi kalau kita belum ready, kita pun tak boleh laksanakan. Memang cita-cita saya nak main Tok M. Nasir, Datuk Ramli Sarip. Semua saya nak main. Tapi saya tanya, kalau dia call besok, aku dah ready ke? Betul? When I was younger. Sekali betul lah, diorang telefon lah. But I was ready. Dengan pengalaman yang kita ada tu, macam mana nak main Semua pemuzik Malaysia hebat tau ni. Wan Kidal kat sana, ini semua. Ujang. Kat Singapura. Fahamilah apa yang melalui dalam kepala otak saya apabila dia terjadi macam itu. Keberkatan datang daripada apa-apa yang kita lalui daripada muda sampai sekarang. Jadi kalau saya nak cakap ready, kita tak akan tahu lah. Tapi orang tahu. Dan itu adalah gerakan dia. Jadi, jalan. Dengan jujur, ikhlas, berkata baik, bersangka baik, jalan. Saya rasa gitu lah. Pasal, there is no blueprint to success. Tak ada. Semua orang pun boleh sukses. Muhammad Ali dah sukses, look what happened to him. But he is loved by the Almighty. And Bruce Lee, hebat-hebat mana, float like a butterfly, sting like a bee. Akhirnya, so semua ada perjalanan. Tapi, dia masih alive Dia masih alive dengan contribution dia. So,
benda semua orang ada peranan dan fungsi masing-masing dalam kehidupan ni, dan kita nak kena hargai lah. Tidak sekali pun kita menyerah. Biarpun nak kena hantar delivery bunga ke, nak kena hantar income kena potong ke, tapi itulah kehidupan. Satu dunia merasakan benda tu apa. Tapi alhamdulillah kita survive. Kan? So benda tu, dan sekarang kita dalam satu kalau diberikan peluang dan masa, cubalah lihat nadisingapura.com dan lihat di COVID tu kita ada 4 show tak salah saya. Dan kita melalui semua 50 audience, 100 audience, 150 audience sampai no audience. Benda tu memupukkan satu benda yang kita boleh buat apa. Dia bukan jadi satu sebab atau alasan. Ada satu persembahan dipanggil Mega Serentak, di mana setiap kumpulan mempunyai 7 anggota. Dan kerana kita ada 5 serentak, 5 additional serentak, 5 jadi 35 tak salah, 35 betul kan? 14, 28, 35, ya, 35. Maximum number of people in the production 30. Macam mana Tapi antara anak-anak ni, bang, saya nak suggest kita buat digital. So 4 serentak live, 1 digital. Alhamdulillah. There is always a solution. So minus jadi 28 lah. 1 lighting designer, 1 sound engineer. 5 crew in-house for the stage. Dah biar. Kita masih boleh alter apa. And the best part, the 7 zaman tu tak boleh rehearse ramai daripada 10 orang dalam bilik ni. So guess what? Kita tak jumpa sampai actual concert. So 7 rehearse on your own, and then representative of them to make the collaboration show meet separately. Jadi apa? So dia macam, so walau apa-apa pun yang melanda kan, macam kita ada pilihan lah. Kita ada pilihan. Kita boleh buat benda tu supaya dia jadi. Dan dia nak jadi variety show ke, dia nak jadi an art. We choose the latter. We choose tak nak jadi variety show lah. Kita nak benda tu betul-betul, benda yang fresh, benda yang betul, benda yang baru, kita sampaikan. Sebelum tu was kebangkitan. So ada a few shows. Dan alhamdulillah juga, walaupun kita tak dapat physical, kita boleh buat album. So alhamdulillah kita release the 5th album. 5 albums in 10 years. It's not about how many CD you sell. It's the process of recording. Untuk anak-anak belajar, ada guide track dengan metronom. Alhamdulillah 40 member Nadi semua boleh dengan metronom. Semua boleh mendamping metronom, boleh sebati dengan metronom. So benda-benda ni, pencapaian ni kita tak boleh letak dekat sertifikat lah. Tapi kalau you tanya, besok recording, insyaAllah diorang boleh lakukan. So benda-benda ni antara COVID menjadi satu, sebenarnya lebih banyak peluang, dan saya rasa dia memberikan lebih banyak masa untuk berfikir, dan lebih banyak benda dapat dihasilkan sebenarnya. Sebab kita dalam satu alam isolation. I don't know whether isolasi is a word, but yeah, isolation seorang. Dan juga dengan orkestra trio kita dapat hasilkan tempo 6 show. Saya cakap satu peluang yang diberikan, kita tak boleh sia-siakan lah. Kita nak kena memanfaatkan benda tu dengan sebaik mungkin. Dan jangan buat sekadar buat lah. Kita buat mesti meninggalkan kesan. Walaupun kesan tu hanya 10 orang. Bilangan tak jadi masalah. Number of likes, number of shares tak jadi masalah. Tapi kalau lebih ramai dapat tengok, alhamdulillah. Jadi benda tu akan terus jalan. Tapi kalau tidak, ia bukan menjadi satu yang alamak, macam gini je. Tak boleh. Pasal kalau kau buat kesinan pasal benda tu, dan sorry, dia tidak akan sampai di mana kita akan puas lah. Dia tak akan puas punya.